Jadi ikhtiari ni makna yang dalam leluasa kita, dalam kawal kita boleh fikir dia, boleh tentukan dan boleh pilih dia. Jadi perbuatan hamba melihat kepada dalam kekuasaan kita atau luar kekuasaan kita, semuanya ialah perkara mungkin belaka. Allah Ta'ala buat, bukan maknanya Allah Ta'ala buat hanya yang luar kawalan kita. Hak kawalan kita buat tak. Hak kita dalam kawalan pun Tuhan buat, yang luar kawalan pun Tuhan buat juga. Itu satu. Yang tadi al-khairu wasyarr, baik buruk kan. Melihat kepada maslahah yang datang pada perkara tu. Dibahagikan kepada baik buruk pula. Melihat kepada al-khair dengan asyar. Dalam rukun apa nama ni? Rukun iman kan? Beriman dengan qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi. Baiknya, buruknya, kena beriman bahawa segala apa yang baik dan buruk telah ditentukan oleh Allah. Khairihi wa syarrihi. Khairun, syarrun. Khairun baik, syarrun jahat. Jadi semua itu perbuatan Tuhan. Bukan Tuhan buat yang baik saja. Nampak tak? Bukan Tuhan buat yang baik saja. Jadi ini satu dialog lah. Dialog ni tak silap saya asalnya Kristian lah. Orang Kristian dialog dengan orang yang ateis. Dialog. Dia kata kamu kena beriman dengan Tuhan Yesus ni. Sebab Tuhan Yesus ni kebaikan. Dia Tuhan kasih sayang. Dia akan menyelamatkan kamu daripada hellfire. Daripada hellfire. Bukan wildfire. Tu naik sedap tu. Hellfire ni duduk dah sedap. Kalau wildfire duduk sedap. Jadi kamu kena beriman dengan Tuhan Yesus ni. Kata, kenapa saya perlu beriman dengan dia? Dia sahaja yang dapat menyelamatkan kita. Dia sahaja yang maha kuat, maha berkuasa. Jadi orang ateis ni kata kepada orang Kristian ni, dah kalau kebaikan, dia kata kebaikan dan kebaikan ni ialah daripada Tuhan Yesus saja yang buat kebaikan. Kalau kita nak kebaikan, nak kebahagiaan, nak ni, kita kena beri kepercayaan dia kepada dia. Jadi orang ateis ni tanya dia, jadi kalau Tuhan Yesus buat kebaikan, keburukan ni siapa buat? Keburukan ni siapa buat? Jadi di sisi akidah orang Kristian, keburukan ni syaitan lah, devil tak. Syaitan yang buat. Syaitan yang buat. Jadi kata orang ateis ni kepada orang Kristian ni, baik, kalau kejahatan ni syaitan yang buat, apa yang kita tengok dekat dunia ni yang berlaku, banyak baik ke banyak buruk? Banyak baik ke banyak buruk? Siapa yang menang dalam dunia ni? Orang baik ke orang jahat menang? Orang jahat. Dah kalau gitu, saya baik, saya sembah syaitan. Sebab syaitan lebih berkuasa. Dah kalau Tuhan Yesus hanya buat baik, di dunia ini kebaikan kalah dengan kejahatan. Lebih banyak orang buat jahat daripada buat baik. Maknanya syaitan lebih kuat daripada Yesus. Dah gitu, baik saya bersama Tuhan yang kuat daripada bersama Tuhan yang lemah. Jadi senyap, tak boleh jawab apa dah. Sebab apa? Sebab bagi dia kebaikan itu hanya Tuhan buat, hanya hak baik, hak buruk tu bukan Tuhan buat. Di sisi akidah kita dan hakikatnya ialah baik buruk tu daripada Allah Ta'ala belaka. Baik buruk daripada Allah. Melihat kepada kenapa satu baik dinama baik dan buruk dinama buruk. Kenapa? Saya sebut dah tadi sebab dia tu. Perasan tak? Kalau orang tanya, kenapa sesuatu yang baik dipanggil baik, sesuatu yang buruk dipanggil buruk? Ini soalan falsafah sebenarnya. Tapi tak apa lah. Tak ada falsafah ni. Ni benda ni, ada benda ke tak benda? Kan di tengah.
Oh, balik muka. Terima kasih ni benda ni. Kenapa baik dipanggil baik, buruk dipanggil buruk? Kenapa? Nak racun dia. Memang ni soalan falsafah ni. Itu dia bicarakan oleh falsafah bicara falsafah. Tapi dia mudah je, tapi kita nak cuba gerakkan minda kerana maslahah. Kalau sesuatu tu mendatangkan masalah ni kepentingan, manfaat kepada kita, maka kita anggap dia baik. Kalau mendatangkan satu masalah pada orang, manfaat pada orang, orang tu anggap tu baik. Walaupun pihak lawan menganggap dia buruk. Menang bagi kita kan baik, bagi pihak lawan buruk. Padahal benda sama. Benda sama je kan? Benda sama. Benda satu, kenapa ni baik, kenapa ni buruk? Kerana masalah bagi pihak kita, kita anggap dia baik. Mudarat bagi pihak lawan dia anggap buruk. Jadi benda yang buruk ni kerana mudarat. Benda yang baik ni kerana masalah yang dapat kepada seseorang. Baik. Jadi padahal dia yang sama. Perbuatan sama. Contoh kita kata ujang. Baik ke buruk ujang? Perbuatan ujang tu Allah Ta'ala Ujang sama je. Tapi bagi dua orang tu berbeza tau. Dia sumber air, orang nak air, tak ada air, boleh air. Orang nak siram, tak payah siram dah. Tapi buruk bila? Orang jemur, dok dakak. Tak payah jemur kain. Ni kain di jemuran, hari sudah hujan. Hujan dah turun. Orang hujan dah duduk di sini, tengok hujan rumah Allah habis dah kain. Apa dah? Bagi dia hujan tu buruk lah. Buruk lah. Tak. Orang jemur kepuk. Jemur kepuk. Tak. Oh, payah pula dah kering pula kepuk keping ni. Bagi dia tak molek. Ya. Jadi benda yang sama. Ni kita nak faham asas ni lah. Tak, belum ni. Benda sama, saya bukan ajar benda tinggi-tinggi kan. Tak ajar hujan. Kata payah, tak payah falsafah. Tak payah pun, tapi nak kita fikir secara halus. Hujan tu, benda boleh jadi baik pada seorang, boleh jadi buruk pada tu. Maka bila faham konsep tu, baik buruk ni sebuah Tuhan ni ada tak? Ada tak baik buruk ni sebuah Tuhan? Ada. Itu kaitan akidah tu. Jadi baik buruk ni sebuah Tuhan ni tak ada lah. Sebab kerja perbuatan Tuhan menurunkan hujan. Lepas tu hujan tu baik buruk, bukan nisbah pada Tuhan. Nisbah kepada hamba, makhluk. Nisbah kepada makhluk. Maka situ datangnya hukum 5, wajib ke sunat ke semua atas respon kita terhadap apa yang berlaku. Ni pandangan ni, kalau kira ni pandangan alam lah ni, world view kita tentang alam. Jadi bila kita faham gitu, maka perbuatan baik atau perbuatan buruk Allah yang buat. Boleh terima akal tak? Bila kita faham konsep tadi, kita tak akan payah pun akal kita nak terima. Hatta kufur sekalipun. Kufur makna orang kufur ke Tuhan, orang buat maksiat ke Tuhan. Kalau akal yang tak faham konsep ni, dia kata, munasabah ke Tuhan buat benda jahat. Kerana orang buat benda jahat ni, orang tu jahat. Kalau kita tengok hukum pada manusia, orang buat benda jahat, dia tu jahat. Contoh, dia pergi bakar kereta orang, kereta dia, atau pergi bakar rumah orang, jahat lah. Perbuatan dia membakar rumah orang tu, perbuatannya jahat. Sebab apa? Bakar. Jahat melihat kepada pandangan masyarakat kerana dia telah menceroboh harta orang lain. Maka dihukumkan perbuatan membakar rumah orang tu jahat. Ya. Okey, jadi pada melihat kepada perbuatan Tuhan pula. Melihat kepada perbuatan Tuhan. Apa yang berlaku? Terbakar rumah.
rumah tu terbakar. Dengan sebab orang ni pergi bakar, rumah tu terbakar. Maka akidah kita mengatakan segala yang baik dan segala yang buruk itu perbuatan Tuhan. Adakah Allah Ta'ala di situ telah berbuat jahat? Kalau orang tadi dia pergi bakar rumah orang, perbuatan dia kita panggil perbuatan jahat. Sebab apa? Sebab dia buat jahat. Membakar harta milik orang ialah satu kesalahan, kejahatan. Orang yang membuat kejahatan ialah orang jahat. Orang yang membuat kejahatan ialah orang jahat. Allah yang membuat berlaku kebakaran itu, adakah Allah jahat? Bakar rumah orang. Jadi perbuatan hamba ni, perbuatan dia kita hukum sebagai jahat. Kenapa jahat? Menceroboh hak orang lain tak? Hak orang lain. Perbuatan hamba tu dikira perbuatan yang jahat. Dan hamba ni dihukum sebagai penjahat lah. Penjahat lah. Orang yang buat jahat. Okey. Allah Ta'ala, kalau di sisi ni orang terimalah. Mu'tazilah kata gini lah. Mu'tazilah kata gini lah. Sebab itu layak dia diazab. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tu. Azab kerana perbuatannya. Ahli sunnah wal jamaah kata yang menyebabkan berlaku kebakaran ialah Allah. Allah yang menyebabkan berlaku kebakaran dengan sebab orang bakar. Okey. Maka perbuatan terbakar rumah tu perbuatan Tuhan. Perbuatan terbakar rumah tu perbuatan Tuhan. Sebab segala benda yang berlaku tu perbuatan Tuhan. Okay. Adakah kita boleh nisbah Tuhan sebagai jahat? Ni perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan bakar rumah. Adakah dikira sebagai jahat? Kenapa tak dikira sebagai jahat? Sebab apa? Sebab istilah jahat tu menceroboh orang lain. Kalau duduk sini, kenapa tak? Tak ada lah istilah jahat. Tidak ada istilah jahat. Sebab apa? Jahat tu ceroboh hak orang lain. Jahat tu ceroboh hak orang lain. Jadi bila perbuatan Tuhan pada milik dia, tak ada lah istilah jahat. Tu jawapan dia. Sebab tu saya tulis tadi, kita kena definisikan setiap perkara tu, kena definisi betul-betul. Kenapa hamba membakar rumah orang lain itu dikira jahat? Kerana dia menceroboh hak orang lain. Ceroboh ni maknanya dia buat zalim lah kepada hak orang lain. Baik. Itu pendefinisian jahatnya. Bila Allah buat menjadikan terbakar rumah orang, kita kata Tuhan jahat tak? Sebab apa? Soalan dia. Sebab tidak ada istilah jahat pada perbuatan Tuhan. Kerana apa yang Tuhan buat itu bukan milik orang. Milik dia. Faham? Boleh? Apa yang Tuhan buat itu milik dia. Milik belaka. Jadi tidak ada istilah jahat tu. Nampak kenapa perbuatan Tuhan tu tidak dipanggil jahat? Kita bela ayam 3 ekor. Bela ayam 3 ekor. Jadi ayam tu kita bela besar, molek dah. Tiba-tiba kita nak makan ayam kampung seekor, nak gula. Kita ambil seekor ayam. Daripada 3 ekor tu kita boleh pilih mana-mana kita nak lah. Kita ambil seekor ayam. Kita nak sembelih, nak gula. Salah ke tak? Tak. Ayam ni tak boleh pergi airport mahkamah. Tak ya, kalau sebelum tu ayah sembelih tu kata nak tak puas hati tak. Apa sembelih aku tak sembelih 2 ekor lagi. Tak sesat, hak 2 ekor kata apa sembelih aku tak sembelih hak lain. Jadi pendek katanya kenapa? Kerana 3-3 ni milik kita. Jadi perbuatan kita tidak boleh dipersoalkan. Tidak boleh dipersoalkan dan tidak dipanggil sebagai zalim. Kerana kita mengurus dan membuat perkara yang dalam milik kita, dalam penguasaan kita. Ini tak salah. Okey. Boleh. Jadi istilah jahat, zalim tidak wujud bagi Allah Ta'ala. Bukan kerana tak bertakluk, tetapi kerana perkara itu tidak dipanggil zalim dan juga jahat. Jadi di sini segala baik dan buruk itu perbuatan Tuhan. Jelas. Bahagian ketiga, sebelum itu telah diterangkan sifat pertama, maka harus bagi Allah melakukan setiap yang mungkin atau meninggalkannya, yakni melakukan
atau meninggalkan setiap yang dihukum oleh akal dengan harusnya. Apa makna harus? Iaitu nisbah ada dan tiadanya. Boleh ada, boleh tak ada. Sama ada baik atau buruk. Ni, tengok kepada masalah yang dapat pada seseorang, orang benda tu dikira baik. Tengok pada hukum umum. Dan sama ada ia perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba secara pilihannya atau luar kawalannya. Jadi hak ni, ikhtiari atau ittirari. Semuanya Tuhan buat belaka. Ini akan ada perbezaan ataupun khilaf kita dengan Jabariyah dan Qadariyah nanti berkaitan dengan perbuatan hamba. Perbuatan hamba ni yang luar kawal, semua sepakat. Semua sepakat bahawa itu perbuatan Tuhan. Kita tak boleh kawal laju ke lambat darah kita berjalan. Kita tak boleh kawal banyak mana buah pinggang kita boleh serap air. Kita tak boleh kawal banyak mana badan kita boleh serap makanan, nutrisi daripada makanan zat. Kita kawal tak boleh kawal. Kalau boleh kawal, tak ada perlu obat. Tak ada perlu obat. Salah makan seafood banyak sikit, asid urik keluar lebih insulin sikit. Jadi kurang asid urik. Boleh menetralkan asid urik. Tapi kalau nak go out lah. Makan seafood, makan kacang, go out lah. Tak boleh kawal sebab kita tak boleh kawal. Kawal makanan boleh, tapi kawal apa yang berlaku dalam badan kita. Itu jelas luar kawal. Siapa buat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membuat dan menjadikannya begitu. Apa lagi? Kita jalan-jalan terpijak benda tajam. Tanpa kita sempat berfikir, kaki kita dah angkat dulu dah. Apa ni? Tindakan refleks tau. Tindakan refleks. Kita pijak benda tajam, kita dah fikir dia angkat sendiri. Siapa yang mengangkat tu? Allah lah. Itu semua sepakat bahawa perbuatan Tuhan. Kerana kita buat tanpa luar kawalan kita. Kita buat luar kawal kita, tanpa dalam kesedaran kita. Jadi buat luar kawal tanpa sedar, maka itu perbuatan ittirari. Ittirari ni perbuatan Allah secara sepakat. Mazhab-mazhab dalam akidah ni sepakat. Cumanya pada masalah perbuatan ikhtiari, perbuatan yang dalam kawalan kita, dalam luasa kita. Kita nak mari kelas ke tak mau mari kelas. Kita nak menulis ke tak mau menulis. Kita nak gerak tangan ke tak mau gerak tangan. Itu benda yang kita boleh kawal. Dalam kawalan kita, siapa yang buat? Jadi di sisi ahli sunnah, Allah juga buat. Dah ada beza ke tak dengan ittirari tadi? Ittirari Allah Ta'ala buat juga. Ni ittirari Tuhan buat kan? Allah Ta'ala buat juga. Ni ahli sunnah kata Allah buat juga. Pembuat. Ittirari Allah Ta'ala buat. Dah apa beza dua ni? Ada beza? Tak ada beza. Kita boleh beza. Ada beza kan? Ada beza. Dah. Kalau kita kata semuanya Allah Ta'ala buat, apa bezanya? Okey. Dah kalau boleh pilih Allah Ta'ala buat juga, apa beza? Sebab ada orang kata Allah izin hak buat kita. Allah izin hak buat kita. Betul tak? Betul tak? Betul. Maknanya hak buat kita, Allah mengizinkan. Jadi dia kata kita yang buat dengan izin Allah. Jadi maknanya apa perbuatan Tuhan sini? Allah mengizinkan. Baik, nak jalan, lulus boleh jalan. Nak bangun, lulus boleh bangun. Jadi yang buat tu kita, Allah mengizinkan. Betul tak? Dia sebenarnya yang buat tu Tuhan kok. Jadi izin yang kita sebut Allah mengizinkan. Kita biasa sebutlah tu. Kita datang ni, kita dapat semayang ni kerana Allah izin. Sebut je ada masalah. Sebut Allah izin tu tak ada masalah. Kita buat perbuatan ni kerana Tuhan izin. Saya boleh mari ni kerana Allah Ta'ala izinkan. Dengan istilah izin tu boleh kita kata. Tetapi kita kena faham apa maksud izin tu.
Apa maksud izin tu? Izin ni bukan makna Tuhan luluh, Tuhan tak sekat. Kalau macam izin kita manusia, saya izinkan untuk kamu membuat program ni, maknanya dia tak sekat, dia luluh. Nak pergi apa, nak keluar, saya izinkan. Hak keluar kita, hak beri izin tu, pihak beri izin tu meluluskan. Okey, beres. Mengangkat halangan. Angkat halangan, dia beri kelulusan, maknanya boleh buat. Yang buat orang tu juga bukan orang beri izin. Allah Ta'ala mengizinkan, maknanya Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala yang buatnya. Bukan dengan mana Tuhan lepas. Okey, Tuhan kata boleh, kita pun buat dengan perbuatan kita, dengan kudrat kita. Dia faham macam izin buat manusia ni. Tuhan mengizin, maknanya Tuhan buat. Baik. Jadi makna bukan izin tu dengan makna Tuhan lepas saja, Tuhan tak sekat, tetapi Tuhan buat. Itu maksud Tuhan buat perbuatan tu. Jadi kita nak bangun, Tuhan yang menciptakan bangun itu pada kita. Dah, kalau gitu apa beza perbuatan ikhtiari dengan itirari? Benda beza dia. Balik semula soalan tadi. Itu makna dia, tapi benda beza pada perbuatan. Perbuatan, kalau kita kata semua perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, dah, apa bezanya antara itirari dengan ikhtiari? Ada ikhtiar dan usaha. Sini ada ikhtiar usaha lah. Sini ada ni. Ada sini ni. Menyertai ikhtiar dan usaha. Sini tak ada. Tak ada ikhtiar dan usaha. Itu beza dia. Bezanya perbuatan ikhtiari disertai dengan ikhtiar dan usaha. Walaupun perbuatan Tuhan, tetapi ada penyertaan ikhtiar dan usaha di situ. Dia mengiringi, panggil, tanpa memberi kesan. Dia ada pada perbuatan kita berdiri. Siapa yang membuatkan kita bangun tu? Tuhan. Tapi pada bangun kita itu ada ikhtiar dan usaha kita, iaitu kita mengarahkan niat dan juga kita punya penempuan kita untuk bangun. Maka Allah mengadakan bangun pada kita. Boleh tak? Kita nak berjalan, jalan makna bergerak kaki. Perbuatan bergeraknya kaki kita itu Allah yang cipta. Tapi pada pergerakan itu ada ikhtiar dan usaha kita. Apa ikhtiar dan usaha kita? Kita keinginan kita dan tumpuan kita untuk berjalan, untuk menggerakkan kaki, untuk berjalan. Bila ada, maka Allah pun mencipta pada kita pergerakan dan berjalan tadi. Jadi ikhtiar usaha menyertai perbuatan kita yang ikhtiari tanpa memberi kesan. Tanpa memberi kesan makna apa? Bukan dia yang buat, Allah yang buat. Tapi dia hanya ada sekali. Dia hanya muqaranah, menyertai pada perbuatan ikhtiari tersebut. Boleh tak? Kalau rasa tak boleh nak tu lagi, ingat dia punya poin tu. Ingat dia punya poin tu. Sebab ni memang nak terima dan telang pun kadang ambil masa juga. Tak? Sebab kita nak lihat kepada perbuatan kita tu dari aspek ni, kadang-kadang kita tak fikir pun. Kita buat lah. Tapi hakikatnya perbuatan kita itu ialah Allah yang membuat. Dah gitu, apa bahagian kita ni? Bahagian kita ialah pada ikhtiar dan usaha tu. Yang atas ikhtiar usaha itulah dapat pahala dan dosa. Kalau ikhtiar dan usaha kita perkara yang dalam kebenaran syarak, maka tak ada dosa lah. Sama ada boleh pahala ataupun boleh atau dia dikira sebagai harus, ataupun dapat dosa kalau maksiat. Tetapi ikhtiar dan usaha itu tidak memberi kesan. Bukan dia yang buat perbuatan. Yang buat perbuatan ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala sahaja.